Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Gaim. Pada hari ini, saya akan membentangkan cadangan projek akhir saya di bawah tajuk laporan SIA bagi projek chalet di Kampung Tinagat, Tawau, Sabah. Sektor pelancongan merupakan tunjang utama kepada peningkatan ekonomi negara. Seiring dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi adalah amat pesat. Hal ini dapat dibuktikan apabila sektor pelancongan menyumbangkan sebanyak RM86.14 bilion pada tahun 2019 terhadap KDNK negara. Menyedari situasi ini, kerajaan telah menjalankan pelbagai inisiatif dalam menarik pelancong luar untuk berkunjung ke Malaysia. Menurut Yusof 2021, di Sabah sahaja, terdapat 57 lokasi menarik yang dilimpahi keindahan alam semula jadi yang boleh dikunjungi. Daerah Tawau juga tidak terkecuali dalam keunikan dan keindahan alam semula jadi ini. Banyak tempat seperti Balung River Eco Resort, air terjun Bukit Gelas dan Taman Bukit Tawau yang telah menjadi daya tarikan pelancong luar. Tawau merupakan salah satu daerah di Sabah yang mempunyai banyak kawasan berpotensi untuk dibangunkan sebagai eko-pelancongan. Oleh hal yang demikian, Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji G. Muhammad Noor yakin bahawa pelancongan di Sabah dapat diperkasakan dengan peruntukan sebanyak RM134.59 juta. Tawau yang dianugerahkan dengan keunikan bukan sahaja dari aspek keindahan alam tetapi juga kepelbagaian etnik mampu menarik minat pelancong antarabangsa. Oleh hal yang demikian, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana impak sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat tempatan jika chalet dibangunkan berhampiran dengan Kampung Tinagat. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak sosial hasil projek pembangunan chalet di Kampung Tinagat, Tawau, Sabah. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan pendekatan kuantitatif yang merujuk kepada analisis statistik yang banyak melibatkan numerical ataupun angka. Terdapat dua metod yang telah digunakan pakai, iaitu analisis spasial dengan menggunakan perisian ArcGIS, di mana pengkaji menghasilkan dua jenis peta, antaranya ialah peta guna tanah sebelum dan selepas projek pembinaan selesai. Serta metod yang kedua iaitu rundingan awam di mana pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada penduduk yang tinggal di Kampung Tinagat, Tawau, Sabah. Projek pembinaan chalet ini tergolong dalam SIA kategori 3 di mana ia boleh dirujuk di bawah bilangan 8 yang menyatakan bahawa lain-lain projek pembangunan yang ditentukan oleh Plan Malaysia atau negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT dari semasa ke semasa. Oleh kerana dijangkakan akan berlaku impak sosial yang ketara, maka penyediaan laporan SIA adalah wajib dan akan dinilai secara berasingan. Bagi projek akhir ini, pembidangan yang lebih dikenali sebagai scoping terbahagi kepada 3 jenis, iaitu mengenal pasti bidang isu. Terdapat 2 pemboleh ubah yang telah dikenal pasti, iaitu pemboleh ubah impak sosial yang melibatkan kesihatan dan kesejahteraan sosial, kualiti persekitaran hidup serta impak ekonomi dan kesejahteraan material. Manakala, pemboleh ubah proses perubahan sosial pula melibatkan demografi penduduk, proses ekonomi dan juga proses geografi. Pihak berkepentingan turut dibahagikan kepada 3 kumpulan yang berbeza, iaitu pihak berkuasa seperti PBT, kumpulan terjejas iaitu komuniti setempat dan juga pihak yang berminat iaitu peniaga. Metod dan teknik yang digunakan meliputi analisis spasial dalam menghasilkan peta dan juga rundingan awam dalam mengedarkan borang soal selidik. Lokasi kajian ini terletak di satu kampung dalam daerah Tawau, iaitu Kampung Tinagat. Kampung tersebut dilengkapi dengan ciri fizikal seperti bukit, laut dan pantai yang menjadi kawasan rekreasi pengunjung. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Kampung Tinagat berpotensi untuk dibangunkan bagi tujuan pelancongan. Komuniti yang menetap di kampung tersebut pula kebanyakannya bekerja sebagai nelayan kerana faktor geografi di kampung tersebut dan ada juga yang membuka restoran makanan laut. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan 2 jenis data yang berbeza, iaitu data primer
yang melibatkan penggunaan borang soal selidik dan juga data sekunder yang melibatkan penggunaan analisis spasial. Jangkaan impak bagi projek pembangunan ini terbahagi kepada dua peringkat yang berbeza, iaitu pada fasa pembinaan dan juga pada fasa operasi. Pada fasa pembinaan, dapat dilihat bahawa impak sosial yang dihadapi adalah pencemaran bunyi yang dihasilkan oleh jentera-jentera pembinaan, serta impak kesihatan komuniti kesan daripada debu yang akan menyebabkan masalah pernafasan. Bagi fasa operasi pula, kesesakan lalu lintas merupakan impak sosial yang paling ketara kerana keadaan jalan raya yang sedia ada yang sempit ditambah lagi dengan kemasukan kenderaan pelancong. Impak pencemaran darat juga dijangka berlaku apabila pengunjung ataupun pelancong membuang sampah merata-rata yang akan mewujudkan ketidakselesaan penduduk, serta impak sisa kumbahan yang terus disalurkan ke laut menyebabkan kawasan rekreasi penduduk tercemar. Sehubungan dengan itu, beberapa langkah mitigasi telah dirancang bagi mengurangkan impak sosial tersebut. Antaranya ialah menjalankan kerja pembinaan pada waktu siang sahaja agar penduduk dapat berehat tanpa sebarang gangguan bunyi. Selain itu, kerja pembinaan yang menghasilkan debu dijalankan di luar kawasan kampung. Sebagai contoh, kerja pemotongan kayu serta bahan binaan seperti simen dan pasir. Di samping itu, mengehatkan kota kemasukan pelancong, khasnya pada waktu cuti sekolah dan cuti umum, agar bilangan kenderaan masuk dapat dikurangkan. Seterusnya, melaksanakan sistem pengurusan sisa bersepadu di mana penyediaan tong sampah kitar semula disediakan oleh pihak pemaju agar sampah tidak dibuang merata tempat. Akhir sekali, membina loji kumbahan yang bersesuaian saiz agar sisa kumbahan yang dihasilkan dapat ditampung dalam satu-satu masa. Berikut merupakan jadual ringkasan bagi pelan pengurusan impak sosial SIMP yang telah disediakan bagi projek pembangunan chalet di Kampung Tinagat, Tawau, Sabah. Kesimpulannya, projek pembangunan chalet di Kampung Tinagat dijangka akan mendatangkan impak sosial yang positif dan juga negatif. Walaupun terdapat beberapa jangkaan impak negatif, tetapi langkah mitigasi telah disediakan bertujuan untuk mengurangkan impak sosial tersebut. Penyediaan jadual SIMP telah meringkaskan laporan SIA bagi projek pembangunan ini.